Once there are tales that are told, thought came to be. I'll find our tribe some gold so they'll be happy. Once I was thinking about gold. It was a poor, tough life, our hearts are getting weaker. Dreaming one day we get the riches and no more will suffer. For our meals we're eating seeds or drinking bitter liquor. Never rich and some just starve to keep this steady figure. Once I was dreaming about gold. My brother told me don't go down to the mine, it will be risky. Once I was dreaming about gold. I knew about the mine, of all the dangers against me. So I started crafting swords, prepared to fight these zombies. And all that is so shiny will always motivate me. Cause only those that really care will ever really worry. Once I was sent upon gold, my quest was foretold. I'll go by morning sun although I'm lonely. Once I was sent upon gold. Now onward to my goal. Hope this won't end in failure. Even though with worst equipment I still fear no creeper. A wooden sword with me, at least in my favor. And if I don't make it back to home, I hope they grant me honor. Once I was mining for gold, my story got told. I was taking almost everything I saw before me. Once I was mining for gold. Stronghold. I traveled under the mine and no more roaming. Soon I'll be hoarding these gold. Time to build up a new life. Brother is excited to see me. Now we can make up a new home and I can tell them stories. All of my tribe are with me. Time to feel alive, so pretty. All these tracks that I left behind may be rich, I feel worried. Soon we'll be trading this gold. Walls to protect everyone. Remember life and now our life becomes a safer one. But some must felt the envy cause our tribe was so poor once. I hope my village will survive when the mobs start their hunt. Soon they'll be stealing our gold with their undead hearts so cold. And we don't have a lot of weapons for an army. Soon they'll be stealing our gold. Soon they'll be stealing our gold. Bodies dropped into the cold and I can't save my tribe from this fate. I'm so sorry. Soon they'll be stealing our gold. Once I was mining for gold, a thought came to be. I'll find our tribe some gold so we'll be happy. Once I was mining for gold. Once I was mining for gold. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir
pasir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang. Bijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita, harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join malam ni. Kita nak dengar satu perkongsian tentang bagaimana kita boleh menjana pendapatan di era pandemik ni. Okey, peluang emas untuk menjana pendapatan. Okey, jadi malam ni kita kupasan malam ni akan disampaikan oleh speaker kita Kak Nel. Okey, Kak Nel daripada GPG Central. Okey, so sebelum tu saya cerita sikitlah latar belakang Kak Nel ni. Okey, ramai orang nak belum kenal dengan Kak Nel kan, yang baru pertama kali join. Okey, jadi saya buat sedikit tentang Kak Nel ni. Okey, Kak Nel kita ni, speaker kita ni, dia berasal daripada Kuching, Sarawak. Dia orang Kuching, Sarawak.
Okey, Kak Nel dia lulusan Universiti Islam Antarabangsa UIAM tahun 1989 dalam jurusan Business Admin. Okey. Kemudian beliau juga terlibat sebagai cikgu sementara selama 1 tahun selepas tamat pengajian di universiti, dan pada tahun 1990 Oktober beliau bertugas di Bank Negara. Okey, so Kak Nel ni orang Bank Negara sebagai eksekutif kanan sehingga Julai tahun 2002. Okey. Seterusnya kemudian beliau mencuburi bidang unit amanah selama 20 tahun sehingga sekarang. Okey, so Kak Nel ni orang unit trust lah nah. And then kemudian beliau diperkenalkan dengan quantum metal ni pada musim pandemik PKP ni dan mula membina aset emas untuk mengukuhkan keuangan beliau. Okey. Jadi misi Kak Nel ialah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan orang ramai, okey, tentang kepentingan menyimpan emas serta bantu mereka untuk kukuhkan keuangan dengan aset emas. Okey. Jadi malam ni kita nak dengar perkongsian daripada Kak Nel lah. Okey. Okey, malam ni kita ada 25 orang. Okey, kalau ada apa-apa soalan ataupun nak tanya, nak ajukan kepada Kak Nel, boleh tinggalkan dekat chat lah. Nanti kita akan jawab selepas sesi kita selesai. Alright, okey. So saya serahkan floor ni kepada Kak Nel lah untuk mulakan taklimat beliau. Silakan Kak Nel. Okay, terima kasih Azlan, our Sifu. Assalamualaikum everyone. Apa khabar? Ya, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, first of all, Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nel. Ya. Okay, so tahniah kepada anda semua kerana berada di sini meluangkan masa untuk bersama kami ya di platform Zoom. Untuk kita berkongsi maklumat, berkongsi ilmu ya tentang bagaimana kita boleh mengukuhkan kewangan dengan emas. Alright. So Kak Nila akan begin sekarang. Saya offkan video ya. Alright. Okey, saya perkenalkan dulu tentang syarikat Quantum Metal. Alright. Okey, Quantum Metal adalah sebuah syarikat sendi berhad yang berdaftar pada 30 Julai 2012. So dah 9 tahun dia beroperasi di Malaysia dengan modal berbayar sebanyak 10 juta ringgit ya. So maknanya this is such a big company. Alright. Dan Quantum Metal merupakan sebuah syarikat yang mengedar emas bullion terbesar di Malaysia. Dan pada Februari tahun ini, awal tahun ini 2012, ia telah dinaik tarafkan sebagai Quantum Bullion Exchange Board dan ia sedang target untuk menjadi global syariah bullion hub yang pertama di dunia. Alright, so maknanya kita semakin hebat di mata dunia insya-Allah. Dan ini adalah Datuk Lim Kong Soon, merupakan pengasas ataupun founder kepada Quantum Metal. Datuk berasal daripada Penang dan dia mempunyai 20 tahun pengalaman dalam industri emas. Alright. Beliau merupakan pembekal emas kepada pengeluar barang kemas dan berurus niaga dengan Bank Emas Bullion Australia dan juga Perth Mint Australia. Dan ini adalah pengerusi Quantum Metal, nama beliau ialah Haji Kamari Zaman bin Johari. Dulu masa Kak Nila bekerja di Bank Negara, kita sama-sama bekerja di sana dan Kak Nila kenal lah siapa Haji Kamari ni. Dia merupakan salah seorang bos di sana, director ya. Dan beliau juga pernah berkhidmat di Labuan Offshore dan juga di Bank Simpanan Nasional. Jadi bila mula-mula Kak Nila join Quantum Metal dulu, Kak Nila memang skeptikal sebab yalah kita selalu dengar pasal scam kan, bisnes emas ni banyak scam.
Jadi Kak Nila sangat skeptikal. Until bila I tengok profil syarikat, saya nampak Tuan Haji Kamari ni saya rasa a bit confident sikit sebab takkanlah orang daripada bank negara ni dulu berstatus director kan, nak buat something yang scam kan, yang tak betul. Alright. So ini sedikit sebanyak tentang syarikat Quantum Metal. Okay, next. Kenapa Quantum Metal? Kenapa kita nak berurusan dengan Quantum Metal? Ya. Alright. Antara sebabnya ialah ia merupakan sebuah syarikat yang sah, legal di sisi undang-undang. Memang bukan scam company. Ianya patuh syariah. Alright, kita ada penasihat syariah kita. Emas yang dibekalkan oleh Quantum Metal adalah emas yang tulen, ya, bukan emas biasa-biasa 916 ataupun jewelries, ya. Kita mengeluarkan emas, bukan mengeluarkan, kita ada pengedar emas tulen. Dan charge yang kita kenakan adalah antara yang terbaik dan terendah di pasaran. Okey, kamu boleh buat search sendiri nanti, ya, research siapa charges di antara company-company emas yang lain. Okey, dan harga emas di Quantum Metal adalah agak kira rendah lah, kira murah, ya, dibandingkan dengan bank dan syarikat pembekal emas yang lain. Okey, antara lain ialah sebab kenapa Quantum Metal, ia menyediakan produk-produk yang sangat unik, ya, dan ia merupakan company yang terunggul dengan produk-produk yang ada. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Alright. Quantum Metal menyediakan platform online yang sangat-sangat secure, selamat. Ianya adalah mesra pelanggan dan Quantum Metal sangat dipercayai, trusted, ya. Dan ia adalah merupakan peserta Bursa Suk Al-Sila. Alright. Okey, ini adalah website official, portal official quantummetal.com. Kamu boleh Google search untuk nama Quantum Metal ni dan you will find this website. Alright. You boleh klik sama ada dalam bahasa English atau Malaysia. Apa yang Kak Nila nak highlightkan pada main page, home page Quantum Metal ni, website ni, ialah satu ayat dekat bawah ni, yang Kak Nila letak dalam box merah ni. Ia mengatakan Quantum Metal adalah institusi pelaburan berdasarkan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Maknanya ni AMLA ni di bawah akta, di bawah Bank Negara Malaysia. Jadi kalau website seseorang menerakan, memaparkan remark sebegini, takkanlah ia suatu scam, betul tak? So ini adalah company yang legal, yang sah, dan ianya bukan scam. Okey. Seterusnya, Quantum Metal merupakan pembekal emas dan juga sistem dagangan emas kepada rakan niaga seperti banks. Okay, bank-bank di Malaysia seperti Bank Muamalat, Afin Islamic, Alliance Bank dan juga Al-Rajhi. Dan ia juga merupakan rakan niaga kepada AKO, Koperasi ASEAN dan Koperasi Malaysia, dan juga kepada Tekun Nasional, ya, mempunyai banyak cawangan Ar-Rahnu sekarang ni. Okay, ia juga mempunyai ia membekal emas kepada bank juga, di mana pada awal tahun ini, ini sambungannya, pada awal tahun ini Al-Rajhi Bank telah menjadi rakan niaga kepada Quantum Metal. Ini adalah launching, ya, produk launching pada awal tahun ini di JW Marriott. So maknanya semakin ramai bank nak berpartner, nak menjadi business partner kepada Quantum Metal. Ini sahaja dah menunjukkan yang Quantum Metal itu suatu company yang amat reputable, amat trusted, ya, dipercayai. Okey, antara rakan niaga dia adalah seperti saya mention earlier, My Angkasa, dengan ACO, Asian Cooperative Organisation, yang mempunyai 60 juta ahli, dan Malaysia Cooperative Organisation yang mempunyai 6.5 juta ahli. Dan kamu lihat di sini sebelah kanan, ini adalah berita harian yang menunjukkan ACO, Asian Cooperative ni telah melantik My Angkasa untuk mengendalikan urus niaga bersama pihak pengedar emas, iaitu Quantum Metal Sdn Bhd.
Dan di bawah ini saya tunjukkan link ke akogold.com, iaitu website official untuk Ako. Ya. Maknanya bukan sekadar menyediakan emas fizikal, tetapi Quantum Metal juga menyediakan sistem dagangan emas kepada kooperatif. Usaha sama dengan My Angkasa dan Ako ini, actually mereka sudah berada di 10 buah negara seperti Myanmar, Thailand, Cambodia, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Philippines dan Brunei Darussalam. Dan kita ada menggunakan aplikasi My Gold Eye. Ini kita boleh downloadkan di handphone kita. Maknanya bila kita pergi ke 10 negara ni, Asian ni, kalau kita ada aplikasi ini, kita boleh menggunakannya di mana-mana negara ASEAN yang terpapar di sini. Okey, ini adalah usaha sama dengan My Angkasa dan Ako. Seterusnya, Quantum Metal adalah merupakan pengedar eksklusif untuk emas Perth Mint Australia. Perth Mint Australia ni adalah 100% milik Western Australia Government. Ya, yang mana ia merupakan pengeluar emas bullion terbesar di dunia. Dan emasnya adalah sangat tulen dan berkualiti. Alright. Dan di sini saya tunjukkan satu surat. Ini kita boleh dapati dalam quantummetal.com, website official kita, di mana ada satu surat rasmi yang menyatakan Quantum Metal telah diberi hak eksklusif sebagai pengedar untuk emas Perth Mint. Dan bukan kita sahaja yang bercakap mengatakannya, tetapi ianya ada juga dalam perthmint.com website sendiri. Jadi bukan kita sendiri yang mengatakan, hey, I'm pengedar, tetapi ini disahkan oleh Perth Mint sebab kita tak boleh create adakan cerita sebab ini adalah sahih daripada perthmint.com, menunjukkan Malaysia. Dekat sini bawah ni dalam kotak merah ni ada menyatakan nama Quantum Metal beralamat di Penang, Malaysia. Jadi memang sahih Quantum Metal adalah pengedar eksklusif untuk emas Perth Mint. Seterusnya, Quantum Metal juga telah diberi hak eksklusif untuk mengedar Panda Gold Coin daripada ICBC. ICBC ni adalah sebuah bank bernama Industrial dan Commercial Bank of China, Malaysia. Ini branch di Malaysia. Ianya 100% milik ICBC China, sebuah bank terbesar di dunia, dan ia telah disenaraikan sebagai bank nombor 1 dalam list Bankers Top 1000 dari tahun 2012 hingga 2020. Maknanya Quantum Metal sangat dipercayai dan telah diberi hak eksklusif. Alright? Maknanya begitu sekali kepercayaan mereka kepada Quantum Metal. Dan di sini kita nampak ni adalah semasa launching agreement di antara our Datuk Lim, ini our chairman Haji Kamari dan juga wakil daripada ICBC Bank. Okey, seterusnya penasihat syariah kita ialah Israq Consulting. Israq Consulting ni ditubuhkan di bawah ISRA, iaitu International Sharia Research Academy for Islamic Finance. Ia berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia, ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2008 dan diiktiraf seluruh dunia. Dan Israq telah memenangi pelbagai awards, anugerah. Dan kalau kamu search israqconsulting.my, kamu boleh baca tentang penasihat syariah kita. Dan Israq Consulting juga telah mengeluarkan surat perakuan, pronouncement yang certified, yang mengiktirafkan dan mengesahkan bahawa produk-produk Quantum Metal adalah patuh syariah, insya-Allah. Alright, itu yang sangat penting untuk especially kita orang Muslim kan. Kita nak pastikan ianya barakah. Okey, TV Al-Hijrah juga, Astro, pernah menemu ramah Israq Consulting, penasihat syariah kita, iaitu Dr. Tuan Badrul Hisham Tuan So, awal tahun ini. Okey, bertanyakan tentang pelaburan emas Quantum Metal, adakah ianya scam atau realiti. Ini disebabkan
memang banyak kat luar sana terdapat company scam tentang emas. Jadi siaran ini adalah untuk macam mana cakap, untuk memberi penjelasan dan pencerahan yang mengatakan quantum metal adalah company yang real, yang reality, bukan company scam. Alright. Ini kita boleh dapat dalam YouTube ya. You all boleh Google YouTube, cari TV Al-Hijrah Quantum Metal. Ada banyak di sana. Alright. So dengan adanya TV Al-Hijrah ini untuk meng-create awareness di antara public, mengatakan yang Quantum Metal adalah company yang genuine, yang sah, legal di sisi undang-undang. Okey, Quantum Metal juga berdaftar dengan World Gold Council, ya, Dewan Emas Antarabangsa, okey, dan ia bekerjasama dengan AUFI. AUFI merupakan sebuah badan perakaunan dan pengauditan organisasi bagi institusi kewangan Islam, penasihat syariah, dan AUFI telah mengesahkan, certified bahawa produk-produk kita adalah syariah compliant. Alright. Jadi bukan sahaja ISRA yang mengesahkan, tetapi AUFI dan World Gold Council juga mengesahkan yang produk quantum metal adalah syariah compliant. Alright. Okey, ini quantum metal sebagai peserta dagangan komoditi. Kita adalah peserta Bursa Suk Al-Sila, di mana Bursa Suk Al-Sila ni adalah merupakan satu platform dagangan komoditi untuk pengurusan kecairan tunai dan pembiayaan Islamik. Sebab produk-produk quantum metal ada membuat pembiayaan, financing kepada pelanggan-pelanggan, ya. Dan mereka menggunakan konsep tawaruk. Jadi ianya adalah patuh syariah. Jadi kita tidak perlu risau, dia tidak membabitkan riba, interest. Okey, dan kamu boleh baca lebih lanjut tentang Bursa Suk Al-Sila di link yang tertera di bawah ini, www.bursamalaysia.com. Alright. Okey, di mana tempat emas fizikal quantum metal disimpan? Sebab kita berniaga emas digital, tetapi bersandarkan emas yang betul, ya, emas fizikal. Jadi di mana sebenarnya emas fizikal ini berada? Ianya disimpan, ya, di bilik kebal di Bring Singapore, okey, di third party vault. Vault ni bilik kebal, ya. Brings ni adalah merupakan sebuah syarikat bursa saham New York, ianya sangat besar. Ia merupakan peneraju, penyedia utama dalam penyelesaian logistik dan keselamatan sejak tahun 1859 lagi. Bermaksud dia mempunyai 150 tahun pengalaman, very experienced, okay? Dan ia beroperasi di 100 buah negara, ya, lebih daripada 100 buah negara. Okay. Siapa di sana tolong mute, ya. Okey, so ini adalah Brings, okey, tempat di mana emas fizikal kita disimpan. Alright, next. Ramai juga yang akan bertanya, biasanya bertanya, macam mana emas kita ni, adakah ianya diinsurans? Jawapannya ya, ianya diinsurans 100% oleh Lloyd's of London, ya. Kita tengok ini adalah Certificate of Insurance yang dikeluarkan kepada Bring Singapore, ya. Dan expiring hujung tahun ini Disember 2021, dan juga sertifikat ini diisu kepada quantum metal. Jadi kita tidak perlu risau, ya, emas kita adalah selamat di dalam peti bilik kebal Brings, dan ianya 100% diinsurankan. Alright. So quantum metal ni dia adalah 100% fintech. Fintech ni maknanya dia sangat canggih, teknologi canggih. Dia menyediakan sistem online di mana kita boleh beroperasi di mana-mana, bila-bila, 24 jam, 7 hari seminggu. Dan sistemnya adalah cepat, mudah dan juga selamat. Alright. Sistem sangat mesra pelanggan dan ianya didukung ataupun supported by smartphone. Maknanya kalau you ada phone pun you dah boleh berurus niaga, buat jual beli, transfer emas di quantum metal, ya.
Maknanya you can be mobile lah di mana-mana sahaja. Alright, itu adalah quantum metal. Baik, kenapa kita bercakap pasal emas? Ya? Kenapa bukan pelaburan lain, bukan simpanan lain? Alright, salah satu sebabnya adalah emas ini adalah merupakan logam yang sangat berharga sebab ia adalah sumber alam semula jadi yang sangat terhad, very limited, susah nak dapat kan, dan proses nak menjadikan ia suatu bahan seperti barang kemas seperti emas gold bar, dina, prosesnya sangat lama, sangat panjang, dan itu menyebabkan ia menjadi logam berharga daripada zaman-zaman dahulu lagi, right? Okey, dan emas juga merupakan suatu bentuk wang pertukaran, menjadi an exchange, money, sebagai money. Kalau wang kertas tu tak semestinya lagi kan orang boleh terima, betul tak? Kalau kita bawa wang kertas tu kadang-kadang orang tak nak terima, tapi kalau kita ada emas biasanya orang sanggup menerima kan. Dan ianya mudah cair, maknanya kalau kita nak jual barang kemas kita, nak jual emas gold bar kita pergi ke mana-mana kedai emas atau bank atau mana-mana syarikat emas, biasanya dia akan terima. Dan emas ni adalah kalis inflasi. Kalis inflasi ni sebagaimana ramai tahu, ia bermaksud kenaikan harga barang. Jadi disebabkan oleh harga semakin mahal, tinggi, kita punya purchasing power semakin susut. Tapi untuk emas dia tidak menyusut. Malah kalau kita tengok the next point di sini di bawah ni, emas nilai dia semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Okey, dan ianya adalah satu tools, satu investment, pelaburan aset yang bagus untuk kita buat diversification assets portfolio kita. Okey, emas ni dia diiktiraf di seluruh dunia. Kat mana-mana kita pergi pun orang akan accept, betul tak? Okey. Dan kalau kita bawa duit wang kertas kita, our currency money, belum tentu lagi tempat-tempat lain di rata dunia ni boleh terima. Tapi kalau kita bawa emas di mana-mana, ianya diiktiraf, diterima. Emas juga merupakan simbol kemewahan. Sebab itu kalau some people kalau tengok orang banyak barang kemas, bling-bling kan, kalau kita pergi kenduri kendara, especially orang Melayu, tapi I rasa other religion, races pun sama juga, mereka sangat mengkagumi emas ni, mereka amat mengagung-agungkan emas dan melihat ia sebagai benda yang mewah, simbol kemewahan. Sebab tu ada orang dia sanggup beli walaupun fake emas yang tiruan, tetapi asalkan bergaya supaya orang nampak dia macam mewah berada, betul tak? Okey, dan emas ni dia mempunyai sifat kekal. Maksud dia susah nak hakis dan dia susah nak tidak mudah destroy, dia musnah, dia tak pernah musnah. Kalau berbanding dengan wang kertas. Wang kertas ni kalau kita bakar, dia boleh terbakar, boleh ronyok, boleh smear kan, dia mudah musnah dan destruktif. Alright, tetapi sifat emas dia adalah kekal dan dia mempunyai risiko yang rendah serta dia emas ni dia tidak dikenakan cukai. Bila kita jual emas, profit kita tu tidak dikenakan cukai. Alright. So next, kita lihat graf ini. Okay, tengok diagram ni. Ini menunjukkan harga emas selama 20 tahun daripada tahun 1996 sehingga tahun 20 tahun lepas. Kita tengok kenaikannya dulu sekitar 30 lebih, 40 ringgit kan, tahun 1996 masa ni Kak Nila masih bekerja di Bank Negara. Walaupun sebabnya Kak Nila ni bukan penggemar emas, bukan macam some people they are crazy kan about emas kan, gila emas. Tapi Kak Nila bukan. Jadi Kak Nila tak adalah mengumpul emas. Tapi bila tengok carta ni kan, kita tengok graf ni macam rasa menyesal sangat. Kenapalah aku dari dulu-dulu masa muda-muda tak simpan emas kan. Kalau tidak, tengok harga dia. Semakin hari, semakin tahun dia semakin naik kan. Dan dia akan terus menaik. Betul tak? Nah, kita tengok kenaikannya adalah 671.14%, sekitar 33% setahun. Ya, so
Sebab itu kita bercakap tentang emas ya. Kalau kita kumpul emas kita in the future akan naik dan meningkat nilainya. Alright. So, kita tengok di sebelah kiri skrin, ini adalah wang kertas. Nilai wang kertas saban hari, setiap hari semakin menurun, semakin merosot. Ini disebabkan inflasi yang kita sebut tadi. Kalau kita tengok statistik di bawah ini, pada tahun 1996, kalau kita mempunyai 1 juta ringgit, ianya adalah bersamaan dengan 25 kilo emas, gold. Alright. Tahun 2015, the same money, 1 juta itu boleh membeli 6 kilo gold sahaja. Dan kalau tahun ini kita ada 1 juta, ia cuma mampu membeli 4 kilo gold. So maknanya di sinilah susut nilai, disebabkan inflasi kita tidak mampu membeli emas dengan banyak. Alright. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan skrin, di atas ni dia sebut nilai emas saban hari meningkat. Ya, kalau kita tengok statistik di sini, 1996 emas 25 kilo kalau kita pegang, ianya bernilai 1 juta. Sama dengan orang ini tadi, dia ada 1 juta, dia boleh beli 25 kilo. 2015, 25 kilo tersebut kalau kita pegang dan simpan, nilainya sudah naik 3.5 juta. Maknanya kalau kita jual emas ni, kita akan dapat 3.5 juta. Bertambah, banyak kan penambahannya. Dan tahun ini kalau kita ada 25 kilo emas, ianya bernilai 6.3 juta. Jadi saudara-saudari, kalau anda disuruh buat pilihan, adakah anda nak jadi jutawan uang atau anda nak jadi jutawan emas? Semestinya nak jadi jutawan emas. Betul-betul? Alright. Okay. Ini adalah satu hadis dari Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ia mengatakan akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia, maka simpanlah dinar dan dirham, emas dan perak. Maknanya daripada dulu lagi kita telah dipesan supaya menyimpan dinar dan dirham. Okey. Baik, quantum metal mempunyai, tadi saya mention kan, ia mempunyai produk-produk yang unik dan ia adalah yang terunggul di dunia, bukan setakat di Malaysia tapi di dunia belum ada produk-produk seumpama ini. Kita ada GSA, Gold Storage Account. Kita ada kita ada Gold Convert Account dan kita ada Gold Assets Enhancement, ya. Apakah akaun-akaun ini? Okay, the first produk itu ialah Gold Storage Account, GSA. Ianya adalah serupa dengan savings account kita, macam kita simpan our Maybank to you, CIMB Bank, tapi itu adalah duit kan, duit currency. Tapi di sini kita transform, menukar duit kita dengan membeli emas digital. Sebenarnya emas yang kita simpan di dalam platform QM dalam Gold Storage ini adalah dalam bentuk digital gold. Dan digital gold ini tak sama dengan yang kita beli di bank-bank. Sebab kalau tadi kita tunjukkan emas kita ni dia 100% insured, betul tak? Tapi kalau kita beli dengan bank emas kita, yang kita bank pun ada akaun emas kan, ianya tidak di-insured, dia tak ada di-cover oleh PIDM, sebab PIDM hanya cover up to RM200,000 untuk cash sahaja. Alright. Okay, seterusnya savings account Gold Storage ni kita boleh beli dengan minima belian RM10 sahaja. Okay, maknanya mampu untuk semua orang. Kalau kita beli di bank, kita tak dapat nak beli emas sebab 1 gram bernilai kena bayar dalam around RM250, betul tak? Dan ada syarikat lain seperti quantum metal, tapi untuk minima kita kena beli RM100. Jadi kalau RM10 ni, even student pun mampu membeli emas, betul tak? Alright. So kadar untuk harga berbanding dengan pasaran kita adalah agak rendah. Spread kita adalah 7% sahaja. Ini berdasarkan harga London Metal Exchange. Alright.
And then kita boleh tukar emas digital kita tadi, kan kita tukar daripada cash kepada digital. So kalau kita nak, some people dia teringin kan nak rasa physical emas, nak menyimpan emas fizikal boleh. So kita boleh tukar daripada emas digital kepada emas fizikal. Dan kita tidak ada had, ya, tiada had untuk pengeluaran. Kalau kita nak keluarkan semua emas digital kita masuk kepada bank account biasa kita boleh, ya, tiada had, ya. Dan kita boleh transfer emas kita ke akaun ahli QM lain, mungkin kepada anak-anak, kepada pasangan ataupun kepada kawan-kawan. Okey, itu boleh berlaku seperti juga macam akaun biasa lah, macam akaun bank biasa boleh transfer. Dan proses pengeluaran untuk gold storage account ni ianya adalah cepat, mudah dan selamat, dan ia boleh dilakukan bila-bila masa, anytime dan di mana-mana saja. Sebab kita kan on the phone kan, on phone ke iPad ke. So sangat mudah, mobile kan. So 24 jam, 7 hari seminggu. Dan emas ini kita boleh buka account untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Tapi untuk anak-anak di bawah 18 tahun ini, kita kena join account dengan parents, alright? Okey, ini adalah gold storage account yang pertama. Okey, produk kedua kita dinamakan Gold Convert Account, GCA. GCA ni adalah merupakan digital Ar-Rahnu. Sebab kalau kita berurusan dengan Ar-Rahnu, biasanya kita kena ada fizikal, emas fizikal kan. Dan kita kena bawa emas kita atau barang kemas kita ke kedai. Tapi yang ini kita tak perlu keluarkan emas kita, kita tak perlu keluar pergi ke kedai, masa lagi, petrol lagi kan, tenaga lagi. So yang ini semua atas satu platform. Kita boleh lakukan Ar-Rahnu kita, pajak gadai kita di dalam Gold Convert Account. Dan maksima adalah 75% daripada nilai emas dalam GSA kita boleh keluarkan untuk pajak. Dan kadar untuk rahnu kita ianya adalah yang terendah dan terbaik di pasaran, iaitu 3.5% sahaja. Kalau kita compare dengan company lain, dengan rahnu lain, dia charge dia adalah sebanyak 8 hingga 12% setahun. Tetapi kalau di quantum metal ianya sangat rendah, 3.5% sahaja setahun. Dan minimum untuk kita melakukan pajak kita mesti ada sekurang-kurangnya RM150 di dalam akaun GSA kita. Dan kita boleh bayar balik pajakan kita tadi, advance kita bila-bila masa, tiada tempoh ya. Dan kita boleh mendapat kelulusan segera untuk pinjaman ini ataupun advance revolving credit ini, dan kita tidak perlu ada garantor, dan company juga tidak akan memeriksa, tidak ada check on CTOS dan CCRIS. Alright. So Gold Convert Account ni gunanya adalah untuk menukar emas digital di dalam GSA kepada cash. Alright. So contoh, kalau anda ada ringgit, nilai RM1,000 dalam GSA account anda, nilai emas anda bernilai RM1,000, anda boleh keluarkan 75% daripada RM1,000 ini, okey, dan ambil cash. Ya. Maknanya bila ambil cash tu awak transfer kepada, anda transferkan ke dalam bank account anda lah, ya, ataupun My Gold Eye lah. My Gold Eye tu yang e-wallet tadi yang kita mention pasal aplikasi atas handphone tu. Okay, sama ada kita ambil dalam bank ataupun dalam e-wallet. So RM750 ini kita boleh keluarkan untuk perbelanjaan ataupun kita nak gunakan untuk rolling business. Ya. Jadi kalau kita business person, mungkin kita boleh letakkan lebih banyak amount di dalam GSA supaya kita boleh mempergunakan 75% daripada itu untuk kita rolling business kita. Bagus ke? Bagus? Bagus kan? Alright. Next. Account yang ketiga kita panggil Gold Assets Enhancement. GAE. GAE ni ya, kita beli emas untuk menggandakan keuntungan kita. Alright. Minimal kita boleh beli emas ni, emas GAE ni 1 unit, okay, dan charge dia juga rendah, 3.5% setahun.
kita boleh terminate, kita boleh terminate ataupun kita boleh jual bila-bila masa saja, sama ada kita nak jual separuh, sebahagian, ataupun kita nak jual semua, full redemption, ya. Dan kelulusan untuk pembiayaan emas ini adalah segera. Kita tak perlu kita tak perlu garantor dan kita tak perlu ada cek sitos dan sikris. Okay, ini adalah ciri-cirinya. Dia ada dua sebenarnya under GAE ni, Gold Assets Enhancement ni. Kita ada GAE 5 kali dan GAE 10 kali. Ya. Untuk GAE 5 kali ni, harga dia 25 USD, manakala yang kali 10 ni, harga dia 250 untuk satu unit, harga seunit. Bersamaan dengan kalau kita convert RM dalam lebih kurang 104 untuk yang ni, 5 kali ni. Untuk JE 10 kali lebih kurang 1040. Ini harga-harga ni dia kena tengok jugalah exchange rate, ya, dari semasa. So masa Kak Nila masuk mula-mula dulu, ini dalam 103 macam tu kan. So dia akan meningkat dan terus meningkat. So rebutlah peluang, ya. Okey, so pembiayaan tawaruk, ya, untuk akaun GAE ni adalah sebanyak 4 unit bagi akaun 5 kali dan 9 unit bagi akaun 10 kali. Okey, some of you mungkin macam confused kan apa benda lah ni kan. It's okay sebab ini baru introduction kan, permulaan. So tak perlu nak apa kata orang terus faham kan. You dengar dulu. Nanti kita akan explain lagi, alright? Dan charge untuk pembiayaan tawaruk ini, okey, bagi GAE 5 kali kita akan kenakan di hujung bulan ke-12. Manakala GAE kali 10 charge dia adalah upfront. Maknanya bila kita beli kita akan terus dapat charge, ya, kena bayar charge sekali. Spread harga untuk 5 kali GAE ni adalah 4%, manakala GAE kali 10 adalah 3%, 3%. Dan untung bagi GAE sebab ini 5 kali, maknanya keuntungan juga adalah 5 kali ganda. Untuk GAE keuntungan dia adalah 10 kali ganda. Alright. So, bagaimana GAE 5 kali dan GAE 10 kali ni boleh bantu kita untuk bina aset dan kukuhkan kewangan kita? Alright, jom kita tengok, ya. Okay, sebelum tu Kak Nila nak share ni dulu. Okay, ini adalah investment tools ataupun simpanan dan pelaburan di Malaysia yang common, yang biasa kita dengar lah kan. Okay, first kita ada fixed deposit, orang simpan duit dalam bank kan, FD. Kita ada tabung haji, KWSP, EPF, amanah saham bumi. Kita tabung haji ni among the Muslim kan sebab naik haji kan. And then ASB ni untuk Bumi Putra biasanya. Dan kita ada unit trust. Unit trust ni kat Malaysia ada more than 30 companies. Okay, banyak, alright. So ini adalah pulangan purata selama for the past 6 years punya record. So setahun average untuk fixed deposit ni adalah 1.5%, tabung haji 3.5%, KWSP 5.9%. ASB pula pulangan purata dia adalah 6.5%, manakala unit trust, unit amanah, pulangannya adalah 8.5%. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, pulangan sebenarnya adalah agak rendah, betul tak? Kalau kita ambil kira kadar inflasi 6%, tapi ada juga orang mengatakan kadar inflasi adalah lebih tinggi, which is 8%. Jadi kalau inflasi 8%, kita punya pulangan 8%, so sebenarnya kita punya net return kita zero lah kan. So maknanya duit kita sebenarnya tidak berkembang. Nampak ni on paper macam berkembang, tapi sebenarnya tidak berkembang. Jadi nilai wang kita yang sebenarnya semakin merosot. Jadi adakah kita happy dengan keadaan ini? Alright. Jadi kalau kita nak pulangan yang lebih tinggi daripada inflasi, of course biasanya kita dengar orang nak pulangan yang double digit, more than 10%, more than 20%. So kalau kita tengok option lain, ada pelaburan di luar sana yang boleh memberi pulangan sebanyak 20% setahun. Contohnya seperti business franchise, KFC, McDonald's kan, Secret Recipe. And then kalau kita masuk saham-saham, saham stock market, saham private mandate, ada juga kita dengar preference shares kan, private equity kan.
And then ada hartanah, real estate property semua tu, juga pelaburan seperti forex. Tetapi kita kena bear in mind, benda ni kena memerlukan modal yang sangat besar dan ianya ada risiko. Ya, pulangan memang lebih tinggi, tapi adakah kita mampu mengeluarkan jumlah yang besar untuk pulangan seperti ini, dan adakah kita sanggup dengan risiko-risikonya? Ya, so di sini Kak Nila nak bagi solusi alternatif ya untuk kita mendapatkan pulangan yang tinggi lebih daripada 10%, lebih daripada 20%, kita boleh menggunakan Gold Assets Enhancement account ni, GAE ya, melalui Quantum Metal. Yang kata tadi adalah sangat unik dan ianya adalah yang terulung di Malaysia dan di satu dunia. Okey. Gold Asset Enhancement ini seperti saya tunjuk earlier, dia ada dua, GAE 10 kali dan GAE 5 kali. Kalau GAE 10 kali ni, okay, maknanya modal kita hanya satu. Kita masuk 10% saja modal kita. Kalau kita beli satu unit, okay, kita masukkan 1,000 tadi. Kalau kita beli yang 5 kali GAE 5, kita cuma masukkan RM100 saja. Dan yang selebih ini, yang 9 unit untuk kali 10 ni, dan yang 4 unit untuk 5 kali ini adalah dibiayai oleh, difinance oleh Quantum Metal. Ya. Jadi dengan modal yang sedikit, ya, 10% of your modal, dan kita leverage Quantum Metal punya financing, kita akan mendapat pulangan yang berganda. Best ke best? Mestilah best, betul tak? Sangat-sangat excited nak dengar kan? Alright, macam mana boleh Gold Asset Enhancement ini bagi kita pulangan yang berganda-ganda dengan hanya kita mengeluarkan modal yang sangat sedikit. Alright, jom kita tengok. Okey, ini adalah contoh ya, ilustrasi GAE 10 kali. Untuk satu unit tadi kita mention kan harga dia adalah $250 bersamaan dengan 1,000 lebih untuk GAE 10 ni. So contohnya tadi kita mengeluarkan satu unit kan, kita beli satu unit harga 1,000 dan kita dapat pembiayaan 9,000 daripada QM. Alright, 9,000 kita campur dengan modal kita, kita dah ada jumlah 10,000 dalam akaun GAE kita. Jadi apabila kenaikan harga 10%, kita akan mendapat 100% keuntungan. Macam ni 1,000, kita dapat 1,000 keuntungan. Apabila kenaikan harga emas naik 20%, kita dapat 2,000 bersamaan dengan 200% ya. Dan kenaikan 30% harga pula, kita akan dapat 3,000, which is 300,000% ya, peratus. Ini sangat-sangat mustahil jika kita tidak ada pembiayaan seperti di Quantum Metal. Jika kita hanya menggunakan modal kita saja, seperti kita selalu lakukan dekat luar sana, secara tradisional, kita hanya membeli 1,000, inilah sahaja yang akan ada di dalam akaun kita. Dan apabila harga kita nak buat keuntungan 100%, kita kena tunggu harga naik 100%, dan itu mungkin memakan masa 4-5 tahun. Sebab itulah dulu bila Kak Nila beli emas, pernahlah juga try kan, sebab dengar emas ni bagus, tapi tengok kenaikannya, ya Allah lambat sungguh. So lalas forget lah, I pun give up. Okay? Tapi bila Kak Nila nampak kaedah GAE 10 kali dengan GAE 10 kali 5 tu, then Kak Nila nampaklah, wah, ini boleh buat keuntungan yang cepat dan banyak. Alright, so alhamdulillah kita telah menemui satu solusi yang sangat fantastic, yang sangat amazing untuk kita mengukuhkan kewangan kita. Alright, so seterusnya yang ini Kak Nila bagi contoh 1,000, kita modal kita 1,000. Jom kita tengok satu lagi contoh. Kalau kita masuk banyak sikit lah, 10,000 contohnya. Okay. Kalau kita masuk 10,000, okay, pembiayaan kita dapat 90,000, betul? Sebab 9 unit kan.
Jadi jumlah dalam akaun kita akan ada RM100,000. Alright. So dengan RM100,000, RM100,000 ini apabila harga naik 10%, kita dapat 100% balik. Keuntungan kita ini potensi dia. Dan kalau harga naik 20%, di sini juga akan naik 200%. Dan seterusnya lah. Alright. So bagi yang rasa alah besar sangatlah modal nak masuk 1,000 pun macam for some people lah kan, especially di kala-kala PKP pandemik ni, mungkin income agak terjejas, bisnes agak terjejas kan, mungkin bagi dia 1,000 ni pun macam agak susah nak masuk kan, nak simpan. So kita ada solusi lain yang mana kita ada GAE 5 kali. 5 kali ni modal kita hanya dengan RM100 sahaja. Okay. Dengan RM100 modal, kita dapat pembiayaan 4 unit, iaitu RM400. Jadi jumlah dalam akaun kita akan ada RM500. Dan begitu juga kenaikan harga dia akan menjadi 50%. Bila naik harga 20%, dia akan jadi 100% dan seterusnya. Okey, Kak Nila lupa nak mention untuk charge pembiayaan ni, okey, ada asterisk di sini. Semuanya adalah 3.5% setahun. Alright. Dan dianya adalah daily raise. Untuk GAE 5 kali ni dia dibayar, charge ni dibayar pada akhir bulan ke-12, manakala untuk GAE 10 kali ini dia dibayar upfront. Maknanya kita beli je, kita terus kena bayar charge. Tapi ianya masih berbaloi. Sebab kalau kita beli unit amanah, kita pun ada sales charge. Sales charge unit amanah kita kalau guna cash, dia dalam sekitar 5 hingga 6%, which is higher. Jadi kalau kita tengok yang ini, actually charge dia sangat rendah, kan 3.5% sahaja. Dan jika kita exit, kita liquidate, kita withdraw tak sampai setahun, contoh kita masuk baru 5 bulan atau 3 bulan kan, dia akan refund balik charges yang dia dah kenakan kepada kita. Alright. Okey, seterusnya Kak Nila move on. Okey, jom kita tengok testimoni keuntungan daripada akaun GAE 1x10. Okey. This is a testimony daripada klien-klien kita. Alright. Contoh di sini kita tengok klien membeli pada 19 Mac. Ini ada 2 cases sebenarnya. 19 Mac, okay. Dan dia jual pada 8 Mei. Alright. Selepas 50 hari lah dia jual. Dan apabila harga naik 12%, tengok dia dapat keuntungan 125%. Dan satu lagi akaun dia jual pada 5 Ogos, which is 139 days. Apabila harga naik 31%, dia mendapat keuntungan 317.5%. Kan banyak kan? Ini baru berapa hari? 50 hari, about 2 months, right? Yang ini pun baru berapa hari ni? Tak sampai setahun. So too good to be true, tapi memang sudah terbukti, ya. Dan kita ada banyak lagi testimoni. Ini brother kita, dulu dia sangat skeptical, so dia tengah mencuba-cuba jugalah. Ini dia share dulu dengan Kak Nila. So dia beli pada bulan Jun tahun lepas, masa dia baru-baru masuk join QM. Dan dia jual selepas 6 bulan, tak sampai 6 bulan ni, sampai 2 bulan kan. Okay, bulan 6, bulan 8. So setelah dia terminate, dia liquidate, dia mendapat pulangan sebanyak 114%. Ini kita dah tolak semua charges dan refund tu kan. Okay. So ini adalah real case scenario ya. Dan di sini ada testimoni lain, dalam masa 9 hari kawan ni buat 11%. Alright. Dalam 2,000 lebih. So ni net cash dia against initial investment dia. Ni keuntungan dia. Ya, 1,100. Okay, kita ada juga case yang 13 hari saja dapat keuntungan 13%. 13 hari keuntungan 78%. Sebab ini mungkin tarikh berbeza-beza, harga berbeza-beza. Walaupun yang tadi 13%, yang ini 13 hari ada lebih, sebab tarikh berbeza-beza, harga berbeza-beza ya. Dan ada testimoni lain yang menunjukkan
keuntungan 35% dalam masa 36 hari. Okey, profit 41 peratus dalam masa 35 hari. Yang ini 85 hari dah dapat 100%. Dan kita ada juga yang ini amount klien yang sangat besar, 1 juta dimasukkan modal dan dia jual, dia dapat proceed 2 juta, keuntungan sebanyak 900,000 which is equivalent to 85.19% persen. Okey, ini 7 bulan 11 hari, tak sampai setahun. Tengok tahun lepas bulan 5 beli, bulan Disember excuse me. Bulan Disember dia terminate jual. Okey, mesti teruja kan tengok testimoni tersebut dan tak sabar nak buka akaun emas bersama QM. Sebab tengok profit tadi kan banyak kan, ganda-ganda kan. Okey, too good to be true tapi it is true. Kami tidak menjanjikan keuntungan begitu, tetapi ianya tidak mustahil dan telah terbukti. Alright. Okey, macam mana nak buka akaun emas bersama QM? Okey, for your information, untuk pengetahuan anda, pendaftaran adalah percuma, tiada yuran tahunan dikenakan dan keahlian adalah seumur hidup. Okey, kita kena daftar melalui link. Okey, biasanya link ini kawan-kawan kita akan hantar, introducer akan hantar. Alright. Kalau tuan-tuan belum ada link, tuan-tuan boleh rujuk kepada orang yang invite tuan-tuan ke event hari ini, ke Zoom hari ini dan mintakan link. Selalunya dia akan WhatsAppkan dan dia akan guide, dia akan bagi step by step macam mana untuk mendaftar melalui handphone anda. Dan selepas pendaftaran anda kena update profile dan bank account serta upload IC dan bank statement tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bila dah selesai, dah boleh log in, bolehlah cuba beli emas JE 10 kali, JE 5 kali ataupun GSA. Sebab GSA ni boleh beli kalau kita tak ada bajet 1,000 ataupun 100, kita boleh beli serendah RM10. Alright? So ianya mampu milih. Okey. Bila kita nak membeli emas, bila kita buka akaun emas ni, first of all, okay, kita mestilah tetapkan matlamat. Kita set goals. Kenapa kita nak simpan emas ni? Okay, it's good to have a goal, betul tak? Kalau tidak, kita simpan, lepas tu kita keluarkan. Kita simpan, kita keluarkan. So, kita tak ada matlamat. So, sebaiknya kita tetapkan matlamat kita. Kita nak simpan emas ni mungkin untuk beli kereta atau bayar ansuran kereta, untuk beli rumah, untuk hari-hari persaraan, macam orang ni pergi enjoy travelling kan, untuk perkahwinan bagi yang muda-muda, sebab perkahwinan, tahulah majlis especially orang Melayu sangat mahal kan. Jadi kita kena start menyimpan. Dan untuk melancong luar negara, okay, travel the world bersama family, then maybe ada yang nak beli barang-barang berjenama seperti jam Rolex, barang-barang mewah lain, handbag LV, Gucci kan, macam-macam barang mewah kat sana. Okey, dan mungkin ada yang nak simpan untuk pendidikan anak-anak, children education, children education. Ada juga yang nak pergi haji dan umrah for the Muslim. I think for the non-Muslim, Halo Kak Nia. Mungkin lain Kak Nia terputus kan. Kita bagi masa sekejap. hello? Okey Kak Nia, boleh dengar. Tadi terputus sekejap boleh Kak Nia. Terputus, okey. Tapi screen sharing masih disable. Kena buat link Kak. Okey, kena start balik kena sambung lah. Ya. Sambung dari sini tadi, dekat mana kita? Dekat berita.
matlamat ya? Ya, matlamat. Okey, lepas matlamat tu. Sekejap ya. Okey, tapi tadi yang tadi semua boleh dengar kan? Boleh, boleh. Okey. Alright, so berita baik ni, kalau kita beli sendiri, kalau kita buka akaun dengan QM, kalau kita beli sendiri, okey, bila anda beli akaun emas JAE, anda boleh dapat 2% daripada pembelian anda. Bila anda beli JAE kali 5, anda boleh dapat 1.5% daripada pembelian anda. Dan jika anda beli emas GSA, ya, anda akan dapat 0.5% sebagai bonus daripada pembelian anda sendiri. Alright. Jadi macam mana nak dapat bonus ni, duit bonus ni, anda kena tukar status anda daripada investor. Bila kita masuk, kita akan jadi investor. Jadi kita, kalau kita nak merasa bonus-bonus ni, sebab biasanya kita kalau nak menyimpan, kita nak menyimpan selalu. Especially kalau kita bekerja, ada gaji, setiap bulan kita nak masuk allocate sedikit amount gaji kita ke dalam akaun emas kita, betul? Jadi takkanlah setiap bulan tu kosong-kosong je kan. Kalau kita beli kat bank pun tak dapat kan, tak dapat bonus, duit upah kan. Tapi kalau kita beli sendiri kat sini, company bagi kita insentif, kita boleh dapat bonus 2% kalau kita beli ni kan, kali 10 Okey, so macam mana nak dapat bonus ni? First kita kena tukar status kita kepada introducer. Macam mana nak jadi introducer? Senang saja, kita beli 3 unit JAE kali 5 bersamaan dengan 300. Kan tadi Kak Nila cakap kalau JAE kali 5 ni 1 unit adalah 100 kan. So kalau kita beli 3 unit, kita akan bayar RM300. So ini adalah minimum untuk JAE. Ataupun kalau kita mampu, kita ada 1,000 bajet, kita boleh start dengan 1 unit JAE kali 10. So once kita dah beli ni, dalam akaun kita dah ada JAE ni ataupun JAE 10 ni, automatic company akan janjikan kita introducer, dan bila the next purchase, the next pembelian kita akan dapat 2% daripada pembelian kita ataupun 1.5 depending on akaun emas mana yang kita beli. So ini adalah berita yang sangat menarik, betul-betul? Inilah juga antara kenapa Kak Nil mula-mula join QM ni. Kak Nil daftar, tak sabar-sabar nak daftar sebab Kak Nil rasa macam dahlah pulangan tadi sangat berganda-ganda kan. Kalau aku beli, dulu aku beli kat bank, aku tak dapat apa-apa pun. Tapi sekarang kalau aku beli, aku tukar status ni, aku dah dapat percentage. Setiap kali beli aku dapat percentage, sekali beli dapat percentage. And then bila Kak Nil introduce kepada kawan-kawan, kalau kawan kita beli, okay, kalau dia maintain sebagai investor, Kak Nil pun sebagai introducer still dapat 2% daripada apa yang kawan-kawan kita beli, sebab kita adalah introducer. Ini macam referral fee lah kan. Alright. Okay, so itu berita baiknya. So seterusnya, okay, kita ada program usahawan era pandemik. Okay, program usahawan ni kita tahu kan semasa pandemik ni ramai yang terkesan kan. Ada yang income terjejas, tak dapat kerja, dah berhenti kerja, bisnes tak jalan, tak boleh nak berniaga kan, tak boleh nak bayar ni, tak boleh nak bayar tu. Ada yang kita dengar sampai bunuh diri kan, ada 200 lebih hari tu kan kita dengar orang bunuh diri. Jadi ianya mengakibatkan kemurungan kan. Jadi platform Quantum Metal ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai berniaga, platform berniaga. Sama ada kita nak berniaga secara full time ataupun secara part time. Kalau anda memang dah ada kerja tapi anda nak berniaga, menjadikannya sebagai part time pun boleh. Alright. Okay, sebagai kerjaya usahawan QM ni, kelayakan dia senang saja. You open an account dengan QM. Jadi kelayakan nak open account dengan QM ni pun taklah susah. You cuma perlu ada IC. Kalau you seorang yang kira macam citizen yang sah lah, rakyat yang sah, kerakyatan yang sah, ada IC atau pasport, alright. You ada handphone, okay. You ada email, okay. Itu dah memadai dah.
IC, handphone, email, nama. Itu saja yang perlu untuk membuka account. And then you kena upload IC dengan bank statement you. You kena ada account bank lah. Tapi kalau untuk kanak-kanak bawah 18 itu kena join account dengan parents lah kan. Alright. So anda kena jadi pemegang account QM. Okay. Dan anda perlu ada handphone saja. Handphone pun memadai dah. Ataupun ada laptop, kalau ada iPad, tablet kan. Dan anda perlu internet. Ini sahaja perlu untuk memulakan perniagaan emas QM. Alright. Kita tak perlu nak interview, nak jadi usahawan di sini. Okay. Macam kadang-kadang kalau kita dengar unit trust ataupun kita nak join takaful kan, kadang ada interview kan, screening dulu kan. Kat sini tak perlu ada kelayakan akademik and sebab some places dia kena ada at least SPM, ada diploma kan. Di sini tak perlu kelayakan akademik, pengalaman tak perlu, tak ada perlu exam, tak payah ada maintenance bulan-bulanan macam ke MLM semua tu, dan tiada had umur. Maknanya kalau as long as you ada keinginan, you ada kemampuan, you boleh jadi usahawan di QM. Dan modal daftar zero sebab ianya percuma, pendaftaran adalah percuma, and you boleh start dengan hanya serendah RM10 sahaja. Okay, so itu adalah macam mana nak jadi usahawan QM. Okay, di QM sebab some people mungkin tak ada pengalaman tentang emas, ya, dia tak ada ilmu tentang emas. Jangan risau, kita ada training dan support di mana kita ada WhatsApp group. Di sini kita boleh bersoal jawab dalam WhatsApp group, kita akan dapat info-info. Kita juga ada Telegram group dan channel. Di sini juga kita akan dapat perkongsian ilmu berkenaan dengan emas, emas QM. And then kita ada weekly preview seperti hari ini, hari Jumaat, alright, di mana kita akan invite, okay, rakan-rakan kita, family members, ya, untuk mendengar tentang ilmu emas ini. Dan kita juga ada latihan from time to time, okay, berkenaan dengan produk, berkenaan dengan skills, ya, dan kita ada personal coaching, ya. Ini semua kita lakukan melalui Zoom sebab sekarang adalah musim pandemik, kita tak boleh berjumpa face to face. Jadi kita hanya meeting dan kita hanya training melalui Zoom sahaja. Alright. Okey, ini training kita yang Kak Nila mention tadi. Hari Selasa kita ada produk training. Okey, macam baru ni kita bercerita tentang macam mana menggunakan akaun GCA untuk membuat bayaran ansuran kereta, dan at the same time kita masih mengekalkan emas kita dan mendapat pulangan yang tinggi, ya. Ini kita adakan sebelah malam Selasa, dan kita ada taklimat Jumaat macam seperti hari ini, peluang emas, ya. Kita bercerita tentang keunikan produk-produk quantum metal. Dan kita juga ada tutorial pada hari Ahad 9.30 pagi. Ini kita akan share, kita walk through sistem macam mana nak jual, macam mana nak beli, macam mana nak monitor kita punya profit semua tu, alright. Dan kita juga ada sesi-sesi untuk business growth, ya, bagi yang berminat untuk menjadi usahawan, ya. Okey. Alright, so dah sampai di sini saja perkongsian Kak Nila. Jadi kita buka sesi sekarang untuk soal dan jawab. So siapa-siapa ada soalan mungkin dalam chat room ataupun nak buka open mic pun boleh. Dan jika Kak Nila boleh jawab, Kak Nila try to jawab. Jika tidak, kita akan panggil si Azlan untuk sama-sama menjawab persoalan anda. Alright, thank you so much. Okay, terima kasih Kak Nel. Okay, dealer kita pada malam ni berkongsi kan macam mana caranya membeli emas dan juga sistem yang kita tawarkan. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang nak diajukan boleh open mic, kita akan explain macam mana cara dia. Tengok dalam chat room, Syam, ada tak? Ada soalan daripada Nur Hafiza Muhammad. Bagaimana nak daftarkan anak bawah 18 tahun dalam sistem? Oh, okey. Untuk anak 18 tahun, kita memang tak boleh daftar melalui sistem seperti biasa. So, kita kena, actually dia ada satu, kita panggil e-form yang khusus, ya, kita boleh dapatkan daripada introducer kita. Okay, kita boleh, biasanya Kak Nila share dalam grup lah. Okay, dia akan minta
nama pengenal, maknanya referral siapa, dan dia nak minta nama anak, IC, information semua tu kita kena isikan. Okey, dan kita kena hantar kepada admin. Dan admin bila dia terima, dia akan cakap okey, dalam proses. Okey, once dia dah approve, baru kita akan nampak dalam sistem nama anak tu akan tertera di dalam sistem kita. Okey, dan kita kena, bila kita hantar borang e-form tu, kita kena sertakan sekali IC anak kita ataupun sijil lahir dia lah. Ya? Dan untuk account dia, kira macam joint account lah. Boleh guna parents account lah kalau yang belum ada account sendiri lagi. Okey, Cik Faiza? Okey, daripada Uni, ada tempoh matang ke untuk keluarkan? Untuk keluarkan apa tu? Dia tak mention kat sini, dia just cakap tempoh matang. Okey, mungkin maknanya kalau kita simpan emas dalam QM ni, mana-mana akaun dia tak ada tempoh matang. Maknanya bila-bila kita rasa nak jual, kita boleh jual. Cumanya of course kita kena tengok status kita, sama ada kita tengah profit ataupun kita tengah paper loss lah. Kalau paper loss tu kita hold dululah, macam juga kalau kita invest dalam unit trust, kita buat simpanan lain kan. Kalau masih loss, kita simpan dulu. So kita hold dan kita kita pegang sampai harga tu naik dan kita tengok profit kita sudah meningkat kan. Tapi tak ada had tak ada tempoh matang Dia bukan macam fixed deposit Okay, seterusnya. Tak ada Kak Nel, itu saja. Okey. Ada yang nak open mic ke? Soalan lain? Ada lagi ke soalan? Kalau bukan untuk Kak Nila, mungkin untuk sifu-sifu kita? Ada soalan? Ada separuh tu tengok ada nama baru ke? Macam Josephat. Josephat, yes. Mr. Josephat, awak orang baru ke? First time di Zoom meeting ini? Cik Josephat? You don't mind to answer? Unmute your mic, please. Hello, Cik Josephat? Boleh dengar ke, Cik Yusufat? Mungkin ada yang malu. What about our existing members? Kalau ada persoalan ataupun ada sesuatu yang nak kongsi, pengalaman anda? Kanel. Ya? Ini ada soalan dekat Cik Room. Okey. Ada Suria. Okey, yang kata boleh withdraw dekat 10 negara tu macam mana? Kena tunjuk akaun QM kita ke? Oh, itu aplikasi penggunaan My Gold Eye. Itu sebenarnya AKO tu adalah untuk ahli member koperasi AKO. Okay, Asian punya ni. Tapi kalau sebab di negara-negara tersebut menggunakan My Gold Eye, so maknanya jika kita ada My Gold Eye, kita boleh buat kan merchant shopping kan, macam merchant shopping tu kita menggunakannya sebagai e-wallet. Tapi pengeluaran tu macam kita daripada e-wallet kita transfer ke bank account tu boleh dilakukan di mana-mana, tak semestinya di 10 negara itu saja. Okey, boleh ni that answer your question, Su? Okey, Su kata okey, faham Kak, thank you. Alright. Okey, daripada Ahmad Rizwan. Macam mana cara nak start tambah emas? Start? Tambah emas. Tambah?
So maknanya Cik Ahmad Rizwan dah ada account dan dah beli ya. So kalau dah ada pembelian, anytime je boleh buat penambahan ya. Sama ada dalam akaun GSA ataupun dalam akaun GAE lah. Boleh je nak tambah bila-bila kalau ada bajet. Ada duit je kita tambah, ada duit je kita tambah. Sebab kalau dalam akaun GSA, dia tak kira pakai unit. So maknanya kalau ada RM10 boleh masuk RM10, kalau ada 100 boleh masuk 100, 1,000 ke 10,000 ke boleh je masuk GSA. Okay, Ahmad Rizwan cakap, ya, thank you. Alright, welcome. Okay, daripada Uni, melalui akaun ni tadi menyatakan boleh buat pembelian rumah ke haji, macam mana caranya? Oh, itu pengumpulan lah. Macam kita simpan duit kan, kita kumpul-kumpul sampai satu masa ia cukup untuk kita pergi haji. Katalah kita nak pergi haji 10,000 ataupun 20,000. Cukup je nilai tu, amount tu kita keluarkan lah untuk haji ataupun beli rumah, untuk bayar deposit rumah ke, kan. So emas sama juga, kita kumpul-kumpul kan, harga dia akan naik. So bila in the future tu harga dia naik, nilai dia naik, kalau dah cukup, mungkin akan lagi cepat daripada kita simpan uang biasa lah kan, sebab peningkatan dia lagi cepat kan, lagi tinggi kan, especially kalau kita guna akaun GAE tu. Jadi kita kumpul, cukup masa, cukup jumlah dia, nilai dia tu, kita boleh keluarkan untuk buat pembayaran bayar flight, tambang untuk haji kita, untuk deposit rumah kita, kereta ke, macam tu. Okay. Kanel nak tanya. Ya, siapa tu Hani? Hani, kalau kita contoh nak beli GLA tu, kita boleh bayar terus daripada GSA kan? Ya, boleh. Kita boleh transfer. Maknanya kita kumpul-kumpul kan, sampai kan dia tak cukup lagi 100 kan, sebab especially kalau GLA kali 5 tu kan RM100 je kan. Tapi dia tak ada bajet. So tak apa, dia boleh simpan RM10, RM30. Bila cukup je dah 100 tu, dia convert lah pergi ke akaun GLA tu. GAE. GAE. Okay. Sekarang nama baru kan, bukan GLA, selalu tersilap. Silap kita. Ya. Senang lah kan. Okay, thank you. Sebab tu kalau macam bonus-bonus yang kita dapat tu kan, daripada pembelian kita sendiri, kan dia akan terkumpul dalam GSA juga. So daripada situ, kita nanti kumpul-kumpul banyak, cukup 100 lebih tu, beli. Cukup, ataupun kumpul lagi banyak, cukup 1,000, terus beli GLA 10 kali tu. Okay, persoalan lain? Atau nak tanya sifu-sifu? Okay, ada soalan lain ke? Ada soalan lah di chat room? Tak ada. Kita minta ni Cik Azan sikit share kaedah yang dia buat tadi tu, duit dah masuk dalam akaun ke Cik Azan? Cik Azan, cerita sikit pasal penggunaan GCA. First time our first member yang menggunakan tips, idea, strategi yang dikongsikan oleh si Fulan baru ni. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, terima kasih lah. Okey, saya nak share sikit lah. Actually yang mula-mula bila saya masuk QM Gold ni, actually saya interested dengan 1x10 tu punya produk tu lah. Okay, bila saya dah masuk benda tu, saya study betul-betul macam mana one time 10 tu boleh generate income untuk kita. Jadi benda tu saya tengok realistik. Dia adalah berdasarkan current punya harga gold dan tengok berapa lama tempoh kita akan simpan dalam one time 10 tu. Dan berdasarkan testimoni yang pihak QM Gold tunjukkan tu, benda tu real lah, benda tu really happen benda tu. Jadi bila Tuan Lan cerita pula new product di mana daripada emas ni kita boleh menggunakan duit tu untuk bayar duit kereta kita. Jadi mula-mula saya rasa pelik juga. Jadi Tuan Lan tunjukkan calculation tu berdasarkan keuntungan harga emas semasa juga dan yang akan datang katalah tempoh kereta kita 4 tahun lagi. Jadi harga dah tentu naik.
at least kalau kita kira paling teruk pun, kalau kita letak RM50 pun, kita beli emas every month berdasarkan amount yang kita bayar kereta. Kalau kumpul setahun tu memang banyak emas kita. Jadi kita kali pula 4 tahun dengan harga yang pada ketika itu, saya cakap memang berbaloi. Sebab kita akan dapat sejumlah duit selepas kita tolak duit yang kita pakai dengan QM yang kita dapat 75% tu. Lepas tu kita ada balance cash in hand. Dalam masa yang sama, kereta kita pula selesai bayar. Jadi semalam saya punya first testimoni saya lah, yang pertama saya bayar untuk kereta saya tukarkan kepada emas dulu, kemudian saya convert dapat duit 75%. So tadi dah masuk lah duit tu kan. Masuk dah, alhamdulillah. Tahniah. Cuma semalam tu ada kesilapan teknikal sikit lah, sebab saya first time try benda tu convert kepada GCA. Jadi ada sikit kesilapan lah, sebab tak faham lagi dia punya term-term dalam sistem tu. Jadi tadi Tuan Lan dah explain kat saya. So far alhamdulillah lah, sukses lah. Jadi benda ni saya akan berterusan lah, kereta saya tu lagi 3 tahun. Jadi that's mean setiap bulan saya akan beli gold lah dengan jumlah harga RM2,000 setiap bulan. Jadi insyaAllah lah benda tu akan really make profit lah. Dia macam win-win situation lah benda tu. Ya. Kereta dapat, langsai, emas pun dapat. Ya. Emas pun dapat, duit dapat. Jadi complete lah benda tu. Kalau tidak, bayar kereta lesap terus. Tak ada apa dapat. Tak ada aset langsung. Kita bayar kereta, at the end of the day, duit kita habis bayar kereta. Dan kereta pun kita dapat dalam keadaan susut nilai pada ketika tu. Jadi kalau menggunakan emas, kita bayar, kita dapat kereta, habis bayar dan dapat emas bersama duit lagi kita dapat. Betul. Jadi benda tu memang berbaloi lah. Terima kasih lah Tuan Lan di atas cadangan tu. Idea bernas tu. Ada ya. Ada banyak idea lagi lepas ni siapa yang ni kita bagi hari Selasa kita ada share rahsia-rahsia dia. Bagus. Benda tu bergantung kepada individu lah. Tengok kesesuaian individu tu macam mana. Ya, betul. Nak yang tu ke, dia nak yang ni ke. Dia ada banyak pilihan. Benda ni tidak salah. Maksudnya benda ni QM memberi kita beli gold. Jadi atas inisiatif kita untuk menggunakan gold tu untuk kita bantu kehidupan kita yang lain pula lagi. Jadi benda tu baguslah. Cik Lan, strategi yang sama tu boleh guna kalau nak bayar loan rumah jugalah kan? Sama. Maksud dia kita buat kereta tu dia sebagai contoh lah untuk installment kereta. Boleh juga kita apply untuk bayar kat kredit ke ataupun installment rumah, boleh. Maksud dia kita gunakan konsep OPM tu. Jadi cara QM kita boleh implement konsep OPM tu tadi. Ada soalan ni saya nampak daripada Cik Yu ni, tak faham berkaitan dengan modal RM100, pertambahan RM400, pertambahan tu fix ke dari QM? Maaf newbie. Okey, Kak Nia tolong jawab Kak Nia. Apa soalan dia? Daripada unit tak faham berkaitan dengan modal RM100, pertambahan RM400. Pertambahan tu fix ke dari QM? Maaf, newbies here. Okey, tak apa. Kita sama-sama belajar. Kak Nila baru-baru pun banyak sangat tanya soalan. Okey, yang ini kalau unit beli satu unit. Okey, satu unit harga dia 100 kan. So satu unit 100. So memang dia fix. Satu unit dia akan bagi pembiayaan 4 unit. Alright. Jadi bila kita campur dah lagi 500. Sebab tu nama dia 5. Memang fix per 5. Okey. Kalau kita beli yang 10, memang dia akan bagi kita pembiayaan 9. Macam ni, 9 unit. Satu unit campur 9 jadi 10. So it is fixed. So terpunya cumanya kita pulang kepada kita lah. Ini minimum satu unit ni. Ini minimum. Jadi terpulang kepada unit, nak beli 10 unit ke, berapa unit ke, boleh. Tapi kalau uni beli kalau uni ada bajet 1,000 lebih, okey, might as well uni beli terus yang 10 kali ni, sebab uni akan dapat banyak
banyak lagi pembiayaan dan keuntungannya akan lagi besar berbanding dengan yang kali 5 ni. Yang 5 kali ni pembiayaannya cuma 5 unit dan dia punya keuntungan pun half lah apa yang kita dapat tadi kan. Tadi berganda 10 kan. Lagipun amount kat sini kecil 100, yang tadi tu 1000 kan. Tapi yalah, daripada tak buat langsung kan, kalau 1000 tak ada, might as well kita start dengan 100, betul tak? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Alright? Ya. Okey, saya nak tambah sikit kerana soalan Yuni tu tadi. Okey. Okey, maksud fix di sini Cik Yuni dia fix dari segi GA 1/5 ni dia fix dalam $25, yang ni fix. Cumanya daripada gram kita tu dia akan ikut nilai semasa lah. Kalau gram harga emas tinggi, so gram kita akan dapat kurang sikit. Kalau harga emas rendah, gram kita akan jadi lebih lah sikit. Jadi untuk pembelian ni dikira dalam bentuk kiraan unit. Okey, 1 unit $25 dan RM dia tengok berapa kita punya kadar tukaran wang lah. Jadi 100 lebih-lebih macam tu lah. Daripada Ahmad Rizwan menarik nak follow strategi yang cara tukar kereta jadi emas. Ya, thank you Azan tadi berkongsi pengalaman dia. Yang lain-lain pun boleh ikut serta. Memang strategi yang sangat bernas, sangat brilliant. Okay, any other questions? Ada soalan-soalan lain lagi daripada participants? Atau sesiapa nak kongsi pengalaman? Kita minta ni Cikgu Nolia kot, ada nak share something lah. Mau dengar suara Cikgu Nolia? Cikgu Nolia, Kak Nolia. Ada ke dia dalam ni? Kak No? Assalamualaikum Kak Nolia. Tak dengar kot. Ni kita panggil Emma. Emma boleh kongsikan tentang pengalaman dapat profit hari tu masa dia mula join. Boleh kita. Saya dulu teruja nak join ni sebab saya dengar dia dapat profit. Emma, boleh share? Hello. Bising sikit kat rumah ni. Kat rumah? Kat rumah. Okay. Tengok wayang. Yes, Emma. Actually, apa nak cerita? Yang saya join ni pun sebab mula-mula memanglah join seni-seni nak invest kan. Tapi bila ada duit, just diversify lah, masuk sini sikit, tempat lain sikit, and then just masuk untuk memang niat untuk nak diversify lah. Lepas tu memang tahu pun harga emas ni dia memang akan naik, akan turun, akan naik, akan turun. Tapi saya join tu masa tu beli 4,000 lebih dah. Lepas tu dalam masa yang sama duk tengok lah juga sistem kan. Tengok sistem, masa tu tengok harga naik. Harga duk statik tahun tu je. Sebab biasa kalau kita start beli tu dia bukannya terus-terus macam nak naik kan. Sebab dia take time juga. So saya pun tengok harga hari-hari duk tengok juga. Lepas tu macam tak naik lagi, tak apalah. Just tengok je, bukannya untuk nak jual pun tak niat pun nak jual. Lepas tu dalam masa 2 bulan lepas tu pada tu bukan stop tengok, just tengok harga je, tapi tak tengok dekat untuk yang jual tu kan. Dalam masa 2 bulan tengok harga emas naik. So saya pun just buka sistem tengok berapa dalam 2 bulan macam tu keuntungan nampak berbeza sangat lah. Sebabnya kan kita beli, masa tu saya beli GLA 1/10.
Bila dia leverage, so untung dekat leverage lah. Sebab kalau kata emas naik 1% pun, so bila leverage 9 kali tu, so dapatlah 10%. So yang saya buat tu dalam 2 bulan macam tu dapat dia punya kenaikan lebih kurang 2.5% lah. Sebab tu dapat 25%. Masa tu saya pun try macam mana nak jual kan. Sebab masa tu tak belajar sendiri je. Banyak membaca je. Memang tak ada kelas ni pun. Banyak baca sendiri. Sebab tu dah baca sendiri. Cuma saya tanyalah. Tanya Cik Razman kan. Upline Cik Razman. Dia pun kena online je. So tanya dia macam mana nak buat ni kalau nak jual kan. So dia ada bagi tahu buat macam ni. Semuanya kiranya just tekan-tekan je lah. Kira sangat mudah. Dalam masa saya tengok dah untung. So saya jual lah, bukannya jual nak sangat pun duit tu. Naknya just nak tengok kan. Sebab saya suka tengok dulu. Bila dah untung. Berapa return masa tu Emma? Masuk dalam RM4,000, 3 sebab yang tu dikira sekali dengan charge 3.5% tu. Tapi disebabkan jual dah masa 2 bulan lebih macam tu, 2 bulan setengah kot, 2 bulan. Kiranya dia daripada 3.5% dia ambil charge selama 2 bulan lebih tu je lah. Dia tak ambil lah full. So dia akan return balik lah yang tu. So masa jual tu dia dah static dah kat situ berapa ringgit kita dapat. So senang lah. Tengok kat situ RM5,000 dalam RM5,000 RM30. So untung dalam masa 2 bulan setengah macam tu dah RM1,000 lebih. Kata ni masuk sikitnya ni. Kalau masuk banyak lagi 2 bulan je kot kan. So tengok kat situ tu yang nampak okey. Padahal kita tahu dah memang emas boleh buat harga. Cumanya kita biasanya emas ni long term. Memang akan long term. Kalau you beli hari ni, you nak jual 2 bulan ke, memang biasanya susah sikit lah. Bertahun lah kan. Dia ada kalau setahun pun kiranya dia sebab dia ada susut nilai tu. Yang susut nilai tu yang membezakan. Macam kat sini susut nilai dia memang sikit sangat, tak banyak. Macam 3%, 7%, ikutlah apa yang kita ambil. Jadi walaupun susut nilai tapi kan dapat kita dapat yang leverage kan, dapat 9 kali ganda tu. Jadi yang tu yang boleh untung cepat tu. Ni bukan bikin cepat gaya lah. Memang untuk cepat kalau naik. Kalau turun kita jangan jual. Beli lagi. Tambah lagi. Ada duitnya tambah. Kalau turun murah kan. Simpanan bermatlamat. Kita letak target simpan emas. Betul. Macam itulah cerita dia. So dari situlah saya pun ajaklah kawan-kawan. Mula-mula tengok sendiri dululah kan. Lepas dah confident baru ajak kawan. Sebenarnya confident je dengan Mai. Sebab company pun memang dah kenal lama dah. Semuanya nak ambil masa untuk nak belajar tu lah kan. Sebab saya pun banyak baca sendiri. Masa dulu tak ada training. Hampa lah ni untung lah. Setiap minggu berapa kali training. Tak main sajalah kan. Yang ni dulu baca sendiri. Daripada hari setiap hari kira baca. Banyak baca je lah. Yang ni inisiatif daripada Cik Azlan apa semua ni kan. Lepas join Cik Azlan tu setiap minggu ada training. Sebelum tu training dengan sendiri-sendiri je. Just baca je lah. Sebab banyak sangat. Info pun banyak. Dekat YouTube pun ada. Dekat Facebook pun ada. Kiranya tak ada masalah lah. Pasal QM ni memang tak ada masalah apa. Cuma kalau emas tu memang orang dah kenal dah. Memang senang lah.
Kita sebab kat sini lagi syok sebab RM10 Okay. boleh simpan. Itu sajalah kot perkongsian saya. Thank you Terima Emma. kasih. Sama. Itulah dulu dengar Emma buat 25% within 2 months plus. Wah, sangat teruja dengar. Okey. Kita boleh jemput seorang lagi tak untuk share dengan kita malam ni? Boleh tak? Boleh siapa? Nak jemput siapa? Okey, saya ada nampak sini nama baru dekat sini, Puan Nur Hafizah. Puan Nur Hafizah boleh share sikit tak macam mana dapat link malam ni? Boleh open mic Puan? Siapa introducer siapa? Kak Ina. Nur Hafizah Kamarudin. Puan Nur Hafizah masih bersama kita kah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru je. Saya punya introducer Irene. Saya dapat daripada guru Irene lah. Saya sebenarnya dah lama lah daripada dulu saya public goal. Okay. Memang bahagian mas ni saya memang suka lah. Lepas tu kalau misalnya orang cerita pasal abang saya ni, saya senang sikit lah nak untuk ke depan. Maksud saya faham lah untuk ke depan ni lah. Ni pun masih lagi belajar lagi. Situ saya join kelas kan. Sebab banyak lagi sebenarnya saya belum berapa tahun saya nak tengok tengah belajar lah sambil kita labur dalam tu sambil kita belajar. Okey, terbaik Puan Nur Hafizah. Puan Hafizah daripada mana Puan? Saya daripada Pontian, Johor Bahru. Oh, daripada Pontian. Sudah banyak dah buat pembelian GAE 10 kali? Tak, saya baru 5 kali. Saya beli 5 kali. Lepas tu saya ada buat simpanan sendiri itulah. Yang GSA. Tahniah. Itu sajalah. Allah duit akan berkembang lagi. InsyaAllah. Lepas tu saya pun nak cuba yang macam yang tadi tu lah. Cakap untuk tukar dulu duit untuk bayar duit kereta tu. Pada beli emas dulu baru keluar. InsyaAllah saya akan cuba tu pula. Ya. Okey, insyaAllah sama-sama kita cuba. Okey, sekarang kita minta seorang lagi boleh kot? Cik Mimi Jamaluddin. Cik Mimi boleh share sikit? Mimi, Anda masih di sana? Ya, saya nak share apa ya? Alamak, segannya. Segan apa? Ada dapat something tak malam ni daripada Kak Nel? Oh ya, saya sangat suka sharing Kak Nel. Thank you so much Kak Nel. Saya dengar dengan sangat khusyuk. Lepas tu tak sabar nak share dengan kawan-kawan family saya. And then saya juga tertarik dengan idea kereta tadi. So looking forward untuk fahamkan lebih mendalam lah. Ke ada nak sharing terus pasal kereta tadi? Or saya minta one to one je? Next week insyaAllah kita akan buat lagi kan Lan? Next week kita hari Selasa. Sebab saya suka idea tu. Last week Mimi Selasa baru ni Mimi tak join yang tu? Mimi memang tak boleh join hari Selasa sebab clash dengan my own meeting. Oh, kalau macam tu kita buat hari Ahad kot? Boleh? Lan? Boleh. Hari Ahad boleh. Hari Ahad ataupun ni kalau ada last week punya recording video pun boleh tengok. Ada. Last week recording ada. Kita dengan Syam upline kan? Nanti minta Mimi tengok recorded video je. Boleh juga. Tapi idea tu memang bagus. Sangat bagus. Thank you so much Kak Nia. I want to be like you. InsyaAllah. Sama-samalah kita. InsyaAllah. Amin. Okey, so sebelum kita akhiri sesi kita pada malam ni, sekarang dah jam menunjukkan 10.54. Ada apa-apa lagi tak? Last sekali. Ada siapa-siapa nak suarakan ataupun nak bagi pandangan? Ada suggestion apa-apa?
komen-komen ataupun kritik-kritik yang membina? Kita open. Malam ni kita tukar speaker. Kita buat Bagi peluang. bagi peluang pada orang baru untuk jadi speaker. InsyaAllah nanti di kalangan kita ramai-ramai ni pun insyaAllah kita boleh ketengahkan untuk jadi Kita sebagai take turn. Next round Azan pula, Emma, Mimi. Boleh take turn. Jadi kita ajak ramai-ramai. Okey, so kalau tak ada apa, Kak Nia ada apa-apa last pesanan sebelum kita akhiri sesi kita? Rasanya tak ada apa sangatlah, cuma nak pesankan kalau orang yang sangat-sangat baru tu daftar segera, minta link dengan introducer tadi, dan once dah daftar tu tanya mana satu yang sesuai untuk beli, jangan main terus-terus beli sendiri-sendiri je dah memandai-mandai. Tahu sometimes kita excited kan, nanti salah beli pula. So kadang-kadang tu ada yang sesuai dan ada yang tak berapa sesuai kan. Okay, so itulah pesanan. Nak tambah satu lagi. Ya. Macam kadang-kadang kan orang baru kan dia macam nak beli tapi dia takut. Lepas tu kalau nak beli tu just memang kena dekat lah dengan upline, tanya aja sebab rugilah kalau tak tanya. Jangan malu. Jangan malu sebab benda ni kalau kita malu, yalah kalau malu sesat jalan lah kan. So kalau kata rasa macam nak beli yang mana satu tak tahu, just tanya upline, guna upline tu. Sebut upline saya terlupa pula saya. Kita jemput ni Cik Razman. Ada? Cik Razman ada? Cik Razman asyik. Cik Razman ada tu. Ada. Assalamualaikum semua, selamat malam. Saya ingat ke dah okey lah tu, dah kena juga. Kadang-kadang upline tak tahu apa yang kita tak tahu. Betul. Jadi kena tanya. Okey, saya just nak share sikit pasal untuk fundamental ni. Kadang-kadang selagi kita tak buka akaun, kita takkan nampak semangat kita tak ada kat situ. So yang bagusnya bila kita dah buka akaun, kita dah tahu tengok sistem. Lepas tu kalau tak faham sistem, kita tanya kepada upline dengan leader kita, insyaAllah dia lagi semangat nak menyimpan tu ada kat situ. Just kita tukar konsep kita simpan RM kepada gram emas pada GSA kan. Kita simpan itu, nak keluar bila-bila masa pun boleh, nak pajak pun boleh, nak tukar kepada leverage pun boleh. So ada banyak pilihan kat situ. So konsep dia tukar kepada ringgit kita kepada gram emas. Itu kita kena sebarkan ini kepada orang ramai secara betul untuk mengekalkan duit yang kita dalam simpanan kita. Kalau kita simpan dalam bank biasa, duit dalam beg duit tu insyaAllah dia cepat habis. Tapi kalau kita simpan dalam emas, dia akan berkekalan insyaAllah. Dia ada kata serampang dua mata lah. Kita boleh guna, kita boleh simpan. Dia menjaga kita punya kewangan kita. Itu kena mendidik. Itu orang ramai kat luar sana. Lagi-lagi dalam tempoh COVID ni, memang susah, memang sukar. Semua orang memang susah. Kadang-kadang orang ada duit, tapi dia dah tahu dah duit dia mesti habis kalau dia pegang lama. Dia tak tahu nak buat apa. Kita kena bantu kat dia, ajar dia cara macam ni lah. Tadi macam cara nak bayar kereta, bayar rumah pun dalam waktu yang sama kita keluarkan duit tu untuk pembayaran tu, waktu yang sama kita boleh simpan dalam bentuk emas kan. Susah nak jumpa platform macam ni. Macam untuk buat simpanan untuk anak-anak, kita boleh gunakan yang GAE yang 1/5. Kalau tak boleh banyak, simpan 100, dapat pembayaran 400 kan. Simpan kalau setahun sudah ada situ dah berapa lah kan. Kalau kita simpan biasa 100 normal, dapat setahun dapat dah 1,200 kan. Tapi kena leverage tu dah ada 6,000. Kalau 10 tahun dah 60,000. Banyak tu kan. Banyak orang tak nampak ni. Kita dari masa semasa kita kena share kebaikan apa yang ada ke Quantum Matter. Dia apa yang ada dalam Quantum Matter ni, dia tak ada saingan di mana-mana company dalam Malaysia. Company emas. Itu saja saya nak bagi tahu. Itu sajalah nak kongsi kan. Baik, terima kasih Tuan Razman, Sifu Razman. Bukan. Bukan Sifu lagi, Sipulan lah. Saya terima kasih banyak lah kepada Sipulan dan
tim GPG, insyaAllah saya nampak dah kita dah semakin ke depan. Kita sama-sama buat insyaAllah. Kita boleh buat macam mana orang lain boleh buat, kita boleh buat. Itu je. InsyaAllah. 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 Alright, so kalau tak ada apa-apa lagi, jam dah menunjukkan pukul 11. Saya bagi pihak GPG kan, mohon maaf ada tersalah bahasa ataupun salah susun kata. Kalau ada yang terasa hati, kita minta maaf lah ya. Okay, jadi kita tangguhkan dulu sesi online Zoom kita pada malam ni ke satu tarikh kepada hari Ahad ni, bagi siapa yang berminat nak walk through lah dari sistem hari Ahad. Okey, jadi untuk orang baru boleh dapatkan link daripada introducer masing-masing. Okey. Mulalah menyimpan emas daripada sekarang. Okey. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih semua. Yeah.